Okay, antara faktor campur tangan British yang penting adalah satu, revolusi industri di Eropah. Seperti mana yang kita tahu bahawa perkembangan industri di Eropah itu, khususnya di England, ini menyebabkan permintaan terhadap bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Okay, sangat diperlukan, khususnya daripada kawasan-kawasan baru. Okay, sebab itu mereka memerlukan tanah jajahan. Satu. Kedua, melalui revolusi industri juga menyebabkan mereka memerlukan pasaran baru yang tetap. Pasaran baru yang tetap. Okay, sebab barang-barang atau pembarangan atau produk yang dikeluarkan oleh kilang-kilang di Eropah, di England khususnya, mereka memerlukan pasaran. Sebab di Eropah pada waktu itu semua negara tengah sibuk menghasilkan barangan. Okay, tapi pasaran mereka agak terhad jika hanya bergantung kepada pasaran Eropah. Okay, jadi mereka perlu menjajah negara lain untuk membolehkan mereka menjual barangan mereka. Itu perkara yang penting. Kedua, kaya dengan bahan mentah seperti biji timah. Seperti kita tahu, negeri Melayu khususnya di Perak, Selangor, Negeri Sembilan kaya dengan biji timah. Okay, jadi biji berhasrat untuk mendapatkan sumber bahan mentah ini secara dengan banyak, dengan murah dan berterusan. Itu perkara yang penting. Jadi dan yang ketiga disebabkan oleh bahan mentah dan pasaran ekspor. Ini dua benda ni yang saya katakan tadi yang merupakan matlamat utama, sebab utama mengapa British mula campur tangan di negeri Melayu. Okey, selain itu British campur tangan juga disebabkan oleh pelaburan oleh peniaga-peniaga Inggeris ataupun pelabur-pelabur Inggeris, terutamanya dalam pelombongan biji timah. Jadi kepentingan untuk menjaga pelaburan mereka ini menyebabkan faktor yang penting mengapa British campur tangan di negeri Melayu. Okey, satu lagi mereka bimbang akan berlakunya campur tangan daripada kuasa barat yang lain yang sedang sibuk juga untuk mencari tanah jajahan seperti Itali, Jerman, Perancis, Rusia dan sebagainya. Selain itu, pembukaan Terowongan Suez pada tahun 1869 juga penting dalam membolehkan ekspedisi meluaskan kuasa ini dengan mudah dapat dilaksanakan kerana Terowongan Suez ini telah memendekkan jarak perjalanan antara Eropah ke timur melalui Terowongan Suez, dan juga dia menjimatkan kos serta memendekkan perjalanan dari segi masa. Itu merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya campur tangan ini. Selain itu, akibat daripada situasi anarki, iaitu pelanggaran undang-undang yang membawa kepada gangguan politik, gangguan sosial, kekacauan yang berlaku di negeri Melayu. Bagi British, keadaan ini perlu diubah. Satu lagi adalah perang saudara yang berlaku antara pemerintah dengan golongan bangsawan, pembesar-pembesar Melayu pada waktu itu untuk menguasai, sama ada untuk mendapatkan takhta seperti di Perak, mewarisi takhta, ataupun juga merebut kawasan-kawasan yang kaya dengan biji timah. Ini antara faktor penting yang membawa kepada campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Apabila British bertapak di negeri-negeri Melayu, khususnya di Sungai Ujong, di Perak, di Selangor, kemudian di Pahang, maka British telah membawa satu bentuk pentadbiran barat yang dipanggil sistem residen. Ini yang pertama. Dalam sistem residen, British campur tangan dengan alasan melindungi kepentingan pedagang ataupun pelabur-pelabur British di negeri-negeri Melayu. Kekacauan meletus dengan perang larut untuk merebut kawasan lombong biji timah, seperti yang saya terangkan sebelum ini. Jadi inilah alasan penting yang digunakan oleh British untuk membolehkan dia meletakkan sistem residen, di mana seorang residen itu pegawai British diletakkan di negeri-negeri Melayu ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan negeri-negeri tersebut bagi membolehkan kegiatan ekonomi dijalankan dengan lebih baik dan dapat menghasilkan keuntungan, memperoleh keuntungan yang banyak. Pelajar cuba fahamkan carta yang saya berikan ini. Yang pertama, kita lihat sistem pemerintahan secara tidak langsung di negeri Melayu yang telah menerima perlindungan Inggeris. Ini adalah satu sistem residen, ada satu sistem pemerintahan secara tidak langsung. Sebab Sultan masih lagi ketua negeri, tapi yang memerintah adalah residen. Tapi sebenarnya kalau mengikut perjanjian ini, residen hanya memberi nasihat kepada Sultan dalam hal awal pentadbiran. Sultan yang memerintah, tetapi keadaan berbeza berlaku. Residen yang berkuasa, residen yang memerintah, Sultan pula yang beri nasihat. Itulah kelemahan sistem residen pada waktu itu. Disebabkan oleh sebenarnya sistem residen ini dia tidak mempunyai garis panduan yang jelas.
okey, semasa pelaksanaannya. Okey, itu perkara yang pertama. Kedua, seorang residen di Inggeris dilantik di 4 negeri, iaitu di Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Memberi nasihat kepada Sultan mengenai semua urusan pentadbiran dan pemerintahan kecuali berkaitan dengan agama Islam dan juga adat istiadat orang Melayu. Okey, jelas seperti saya katakan tadi. Sepatutnya yang memerintah adalah Sultan. Residen hanya memberi nasihat. Tetapi sebaliknya berlaku. Residen yang memerintah tapi Sultan jadi penasihat kepada residen. Okey, inilah kelemahan sistem residen. Okey, Sultan kekal sebagai ketua negara, residen memberi nasihat dan bukan memerintah. Okey, ini adalah perkara penting, prinsip-prinsip penting dalam sistem residen. Ini bila kita sebut sistem residen, inilah sepatutnya dilaksanakan 5 perkara ini. Okey, jadi pelajar tolong faham dan kuasai. Ini adalah ciri-ciri penting apa sebenarnya dari segi pelaksanaan sistem residen itu. Okey, inilah garis panduannya. Okey, tapi dari segi ini tapi apabila dilaksanakan, residen telah melangkaui garis panduan ini. Okey, residen telah bertindak memerintah, bukan menerima nasihat daripada Sultan, tapi dia yang memerintah sebenarnya. Itu yang menyebabkan sistem ini tidak berjaya. Bukti tak berjaya apabila JWW terbunuh. Dalam sistem residen ada beberapa perkara penting yang kita kena faham. Pertama, sistem pemerintahan secara tidak langsung di negeri-negeri Melayu yang telah menerima perlindungan Inggeris. Okey, itu perkara yang pertama dalam sistem residen. Ini residen diperkenalkan. Okey, dan seorang residen diletakkan di negeri Melayu, itu di Perak, di Selangor, di Sungai Ujong, kemudian Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, seorang residen Inggeris dilantik di 4 negeri, itu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Yang kedua. Yang ketiga, memberi nasihat kepada Sultan. Residen ditugaskan memberi nasihat kepada Sultan mengenai semua urusan pentadbiran dan pemerintahan kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Okey, yang keempat, Sultan kekal sebagai ketua negara. Maksud ketua setiap negeri itu, ketuanya adalah Sultan. Okey, residen untuk memberi nasihat dan bukan memerintah. Okey, ini antara perkara penting yang terkandung dalam sistem residen.